Assalamualaikum, selamat datang ke rumah kami. Saya beli rumah ni sejak 2 tahun lepas lah. Bila saya beli rumah ni sebenarnya adalah location sebenarnya, bukan keadaan rumah. Rumah memang sangat lama, rumah yang 70-an punya rumah. Memang saya rasa nak duduk pun tak boleh duduki kot sebab terlampau lama. Dengan masalah ananai, apa semua kan. Daripada situ bila saya ambil je, saya panggil kawan saya. Kawan saya adalah interior designer lah, wall master. So dia datang, dia tengok macam mana saya boleh naikkan rumah ni, macam mana nak membentukkan rumah ni. Saya panggil dia dulu sebelum saya sign SMP lah. Saya tengok ada possibility tak boleh buat tak rumah ni macam mana kan. So bila dia datang, dia tengok, dia bagi saya nasihat dan saya proceed. Okay, bila saya dapat je kunci rumah, itu yang ID datang tu. Dia buat daripada situ. Mengambil masa jugalah rumah ni, memang sangat-sangat lama nak ambil juga. Dalam setahun lebih lah nak buat rumah ni. Okay, semasa permulaan untuk saya beli rumah ni, saya memang tidak tahu langsung macam mana nak naiklah rumah ni jadi macam rumah yang proper kan. So saya panggil kawan saya tu untuk, saya rasa saya serahkan semua pada dia. Okey, kalau kita tengok betul lah apa yang Puan Amy cakap, bila kita dah go to proses ID, kebanyakannya decision dan juga apa yang kita nak, apa yang kita rasa cantik tu datang daripada saya lah sebenarnya ataupun kita punya team lah. So tapi apa-apa pun, of course dalam proses ID kita akan buat rumah ni apa yang sesuai untuk owner. Kalau kita tengok, kalau mungkin ada yang biasa ataupun yang tak biasa lalui proses ID sendiri. Proses ID ni sebenarnya bukan buat cantik untuk designer, tapi cantik untuk owner sendiri. Kalau kita tengok, sebab tu kita betul-betul kena pasti apa rutin owner dan apa dia punya habit ataupun apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. So kita apply apa yang selesa, sebab yang nak duduk dekat rumah ni, of course Puan Amy yang akan duduk. Okey, kalau kita tengok rumah ni before this dia tak sebesar ruang yang ada. Kalau kita tengok, kita pun ada banyak penambahan ruang-ruang yang ada. Kalau kita tengok sebelum ni mungkin ruang ni dalam 8 ruang saja, tapi sekarang ni kita dah tambah pergi ke 11 atau 12 ruang yang kita dah besarkan sebab kita tahu apa yang owner nak, apa kapasiti owner dan apa ruang-ruang yang owner perlu. Sebab tu kita banyak buat penambahan. Dari segi konsep, kita apply konsep yang kita dah interview owner sendiri, kita dah tahu husband and wife suka konsep yang macam mana. Sebab tu kita apply model rustic ni, sebab model rustic ni memang kena dengan jiwa owner lah. Okay, so far kalau nak bercakap pasal cabaran ni, kalau kita tengok macam saya bagi tahu sebelum tadi, rumah ni dah berusia 40 tahun. Kita nak kena, kalau kita cantikkan rumah yang baru siap, rumah baru beli, dia mungkin cabaran, dia punya proses tu lebih smooth berbanding kalau macam yang rumah yang sekarang ni lah. 40 tahun kita nak kena macam Puan Amy cakap tadi, anak-anak yang punya masalah lagi, kebocoran lagi. Kita perlu troubleshoot everything A to Z untuk jadi dimasuk pemilihan perabot dan juga aksesori yang ada kat dalam rumah ni sendiri. Kalau kita tengok, first kali of course kita kena ikut konsep yang kita nak apply. Dan perabot-perabot yang ada dalam ni pun sendiri, Puan Amy juga banyak buat keputusan sebab of course macam saya cakap tadi, kita buat rumah ni biar kalau boleh biar owner yang happy, owner yang suka. Tapi kalau sekiranya pemilihan tu tak kena dengan konsep ataupun kita punya direction, kita akan bagi tahu. Itu sebab itulah pemilihan-pemilihan perabot ni, kalau nak cakap, Puan Amy banyak membantu jugalah. Sebelum saya beli rumah ni, rumah saya adalah rumah teres 2 tingkat di mana saya beli under developer. So tak banyak yang boleh dibuat lah, hanya untuk ID dalaman saja. Dan lagi satu location pun sangat jauh. Lepas tu bila anak dah makin banyak apa semua, so kita decide untuk beli rumah yang lagi besar, di mana ni lagi besar daripada rumah teres lah. Kan. Disebab itulah kami berpindah ke sini. Bila saya pindah kat sini, saya titik beratkan tentang keselamatan satulah. Lagi satu, di sini tengah-tengah bandar. So senang saya nak pergi kerja apa semua. Ruang dulu sangat limited. Sebab anak saya nak main ke apa ke semua ke, memang semua satu bilik nak main toys ke apa semua. Sekarang kita punya keluasan rumah saya adalah 6,000 square feet. So dia boleh main kat luar, lari kat luar apa semua kan. Okay, di rumah ni saya ada tempat ruang yang paling saya suka lah, ada 2 tempat. Satu dekat ruang dapur saya, satu lagi dekat saya punya bilik sendirilah, di mana ruang saya punya workstation saya sendiri. Sebab saya kalau dekat rumah lama tu agak susah juga nak masaknya apa semua. So very limited, kitchen pun limited. Yang kat sini saya memang minat masak. So bila saya minat masak ni, kalau apa-apa pun saya nak tenangkan fikiran, saya pergi more kepada kitchen. Lepas tu kalau saya nak buat kerja balik, saya pergi kat saya punya tempat bilik untuk buat kerja lah. Buat masa ni saya rasa seadanya sekarang lah. Ini pun dah mencukupi bagi saya. Sebenarnya ada juga ruang-ruang yang kita tak fully use. Kan, tapi kita tak tahu akan datang macam mana. Anak pun makin membesar.
mana yang kita boleh, sebab ruang tanah masih ada dan apa ni kita pun dah ada letakkan something lah, kalau kita nak extend ke apa kita memang dah ready benda tu, tapi buat masa sekarang ni saya rasa inilah the best. Nasihat saya kepada sesiapa yang mahu untuk bina rumah, untuk decorate rumah ke apa semua kan, saya nasihatkan ambil yang pakar lah. Sebab diorang memang diorang major in benda tu dan diorang banyak sangat buat research, diorang lebih mengetahui daripada kita. Salah satu ruang juga yang saya suka, saya punya powder room, di mana orang-orang tetamu boleh datang guna. So kita tak akan guna shower lah, kita akan guna, saya cakap dengan saya punya ID, saya cakap saya memang nak dry look lah kat sini dan saya akan tambah chandelier sikit. Supaya dapat mood hotel. Kalau orang datang kan, dia datang pun dia kadang-kadang bukan nak mandi, dia datang nak guna untuk make up sikit ke ataupun ambil air semayang ke apa. Sinilah saya buat, saya guna pemilihan, saya cakap dia sama juga macam dekat dapur, saya guna porcelain juga, efek marble look. Ini ruang yang saya cakap tadi, salah satu ruang yang saya suka, dapur saya, tempat saya memasak. Di mana saya suka yang simple dan tahan lasak. Kalau kita tengok sendiri dapur ni, kenapa kita apply kalau nak compare dengan dapur-dapur orang lain, dapur orang lain lebih gah, lebih besar, sebab kalau kita tengok Puan Amy sendiri dah divide untuk dry dan juga wet. Dan juga ini adalah wet kitchen dia. Dan wet kitchen untuk Puan Amy ni sebenarnya dah cukup komplit untuk Puan Amy. Sebab orang kata dari segi aksesori dan penggunaan ni dah cukup. So tak perlu ekstra, sebab kadang-kadang kita terlampau nak mengikut orang ataupun mengikut keadaan, menyebabkan banyak ruang yang kita tak guna dan kita buat yang kita tak pakai. So ini adalah yang terbaik, adalah ruang yang dah komplit untuk Puan Amy sendiri.